Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi Sahibu Fadilah Tuan Imam Masjid Aisyah, Qaryah Sungai Mengulu, Pulau Langkawi, Permata Kedah. Yang dikasihi tuan-tuan pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa Qaryah, pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah Masjid Aisyah Sungai Mengulu yang istiqamah mengimarah masjid kita, meskipun kita masih lagi dalam belenggu COVID-19 yang masih berada di dalam negeri dan negara kita, bahkan masih lagi mencengkam dunia ini dengan ancamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab istiqamahnya kita mengimarahkan rumahnya akan mengangkat bala ini daripada seluruh dunia Islam dan menambahkan lagi ketaatan dan ketakwaan kita kepadanya di dalam perjalanan kita menuju kepadanya pada satu hari yang tak pernah kita sangka nanti. Tiba-tiba sampai sahaja kita pada saat itu. Mudah-mudahan redha Allah menanti untuk kita semua muslimin dan muslimat sekalian. Kita di masjid kita ni tuan-tuan kuliah. Kalau sebelum ni tuan-tuan tentu ingat kuliah kita adalah pada minggu yang kedua setiap bulan. Namun untuk makluman anak-anak jemaah sekalian, menyambut apa yang disarankan oleh pihak kerajaan negeri,
kita dalam kerajaan negeri Kedah ini dalam rangka peristiharan hari Jumaat sebagai hari ilmu. Bang Man, hari Jumaat sebagai hari ilmu akan dilancarkan di bawah portfolio Yang Berhormat Datuk Exco Ugama, di mana pelancaran kuliah duha Jumaat telah pun disempurnakan pada bulan lepas oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar di kediaman rasminya di Dewan Seri Mentalun. Dulu kalau tuan-tuan orang duduk di seberang di Tanah Besar Kedah, memang kuliah duha di kediaman Yang Amat Menteri Besar sudah lama, bermula sejak zaman Ustaz Azizan, kemudian disambung oleh Menteri Besar selepas Yang Amat Berhormat Ustaz Azizan. Maknanya tidak ada seorang pun Menteri Besar yang gagal buat kuliah duha selepas mana dimulakan oleh Yang Berhormat Ustaz Azizan Razak. Tetapi bila sampai ke zaman Yang Berhormat Tuan Haji Sanusi, cadangan untuk kita ubah bagi meletakkan satu tagline kepada negeri Kedah, iaitu hari Jumaat sebagai hari ilmu. Maka kerana itu pada bulan sudah kita dah lancar pada 24 hari bulan Julai satu program kuliah duha Jumaat yang telah disempurnakan oleh mantan Mufti Datuk Paduka Syekh Badruddin dan juga penceramah jemputan daripada negeri Perak. Jadi sehubungan dengan itu, kita akan menjenamakan semua kuliah-kuliah duha Jumaat dengan jenama Raudatul Ilmi, iaitu Taman Ilmu, yang akan disempurnakan pelancarannya tak lama lagi. Jadi menyokong apa yang diilhamkan di dalam kerajaan negeri yang baru ini, maka saya telah hadir pada kemarin hari Khamis malam Jumaat, dan pagi tadi kita dah buat kuliah duha Jumaat di dataran HIG yang memang dah lama dah buat hari Jumaat. Jadi yang buat hari Sabtu kita akan cadang supaya tukar hari Jumaat. Yang hari Jumaat teruslah hari Jumaat, bermula dengan malam Jumaat ada yang buat kuliah, dan kemudian ada kuliah subuh Jumaat, kuliah duha Jumaat, tazkirah dan khutbah Jumaat, dan ada di setengah tempat dia buat lepas asar kuliah muslimat lagi, sampailah hari Jumaat itu menjadi sepanjang hari adalah hari ilmu di negeri ini. Jadi kuliah kita akan berubah. Saya dah sembang dengan Bang Man tadi sebelum masuk ke masjid. Kita akan ubah kuliah kita tuan-tuan, tidak lagi pada malam Sabtu macam malam ni, kerana malam Sabtu minggu keempat adalah malam Ustaz Haji Roslan Cik Ros di masjid kita. Jadi saya akan datang, akan mari ke Langkawi pada petang Khamis minggu yang keempat, langsung kita mai ke masjid. Kita akan buat kuliah pada malam Jumaat pada minggu yang keempat, dan esoknya subuh saya ada di Masjid Al-Hana pada minggu keempat subuh Jumaat, dan kemudian kuliah duha di dataran HIG. Macam itulah tuan-tuan. Nah, kalau ada kelapangan mungkin bulan depan kita boleh khutbah Jumaat dan tazkirah. Lama dah tak khutbah di Masjid Maman ni, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa arai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, itu yang pertama. No? Tuan-tuan doa mudah-mudahan semarak ilmu ini akan menjadi asbab kepada lebih ramai mereka yang muda-muda, khususnya anak-anak muda yang menjadi harapan keluarga dan harapan agama bangsa kita dan negara kita, akan berbondong-bondong lagi menjadi tetamu-tetamu Allah di rumahnya, sehinggalah asbab itu datanglah rahmat dan turunlah berkat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada di bulan Muharram, no? Hari ini 9 Muharram, dan sebenarnya sudah masuk 10. Tenggelam matahari tak sat, masuklah 10 Muharram. Jadi ramai juga yang telah berpuasa pada hari ini, ya, kerana Nabi SAW
baginda pernah menyebut apabila disebut tentang 10 Muharram yang menjadi kelaziman orang-orang di Madinah daripada kalangan Yahudi yang mereka itu mengikut perbuatan Nabi Musa yang diselamatkan daripada Fir'aun pada 10 Muharram untuk berpuasa. Nabi kata dia lebih aula atau lebih layak daripada Musa dan pengikutnya untuk berpuasa. Maka dia juga berpuasa pada 10 Muharram, bahkan menyebut pada sahabat dalam riwayat Muslim, insya-Allah tahun depan akan berpuasa pada hari Tasu'a, iaitu pada hari yang ke-9. Maka ulama-ulama mengeluarkan istinbat bahawa yang terbaik adalah berpuasa 9, 10 dan 11. Dan setidak-tidaknya kita boleh ambil 9, 10 atau 10, 11 ataupun 10 secara bersendirian. Itulah yang dipanggil berpuasa pada hari Ashura. Berpuasa pada hari Ashura. Okey. Jadi dalam mukadimah kuliah kita tak baca kitab lagi. Kitab sekali kita baca iaitu mukadimah Mustikah Hadis yang menjadi teks kuliah di Masjid Aisyah ini. Cuma kita nak cerita sikit tentang Muharram ini, tentang hari Ashura ini, tuan-tuan. Orang duk sebut hari Ashura. Hari Ashura tu datang daripada mana? Ada tak kisah di sebaliknya? Ya. 10 Muharram adalah satu daripada hari yang sebenarnya sangat besar sejarahnya. Di dalam sejarah umat manusia. Bukan pada zaman Nabi SAW, bahkan sebenarnya merujuk kepada panjangnya masa zaman-zaman sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 10 Muharram itu dikatakan adalah tarikh yang telah pun dengan hikmah yang Allah sahaja maha mengetahui. Allah mencipta arash, ya, Allah mencipta alam. Jadi 10 Muharram ni adalah hari yang begitu besar dalam sejarah. Disebutkan bahawa pada hari 10 Muharram inilah yang dipanggil hari Ashura itu dicipta Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapa kepada manusia. Jadi Allah cipta Nabi Adam pada 10 Muharram. Bahkan setelah dicipta Nabi Adam transfer masuk dalam surga pun pada 10 Muharram. Nabi dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga pada 10 Muharram. Bahkan dikatakan arash dicipta pada 10 Muharram. Begitulah juga kursi, ya, langit, bulan, bintang-bintang dan matahari, semuanya dicipta pada 10 Muharram. Ya. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim telah diperangi oleh kaumnya apabila dia telah pun menyangkahi mereka yang menyembah berhala, sehinggalah kaumnya berpakat membunuhnya atas perintah Namrud. Dibak satu unggun api yang besar, bapa dia sendiri lepas dia dengan manjani, satu terbih besar gargasi, tembak dia masuk dalam api. Allah berfirman dalam Quran, Nabi Ibrahim diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah kamu sejuk dan sejahteralah ke atas Nabi Ibrahim. Kejadian itu berlaku pada 10 Muharram juga, tuan-tuan. Ya. Kemudian Nabi Musa, di dalam pertembungan Nabi Musa alaihi salam yang panjang dengan Fir'aun, ya, jadi asbab kepada Nabi Musa dan pengikutnya puasa pada 10 Muharram tadi yang saya sebut. Dia dikejar oleh tentera-tentera Fir'aun sampailah ke gigi Laut Merah. Belik sini ni Mesir, sebelik sana itu Jordan. Sampai di gigi Laut Merah itu, pada ketika pengikut Nabi Musa sudah hampir patah semangatnya, sudah hampir hilang lagi harapannya, pada ketika itu Allah perintah Nabi Musa memukul lautan dengan tongkatnya, maka terpecahlah laut, jadilah satu laluan highway sehingga Nabi Musa dan pengikutnya selamat sampai ke Jordan.
kejadian tenggelamnya tentera-tentera Firaun dengan kelengkapan bala tenteranya dengan Firaun sekali pada 10 Muharram juga. Jadi Firaun ini walaupun dia tenggelam, dia selamat ya tuan-tuan. Dia selamat. Cuma kemudian dia mati dengan rentetan tenggelam dan lemasnya di dalam laut mati. No, Allah Taala selamatkan tubuh dia. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan tubuh kamu. Tubuh siapa? Tubuh Firaun. Nah, waktu dia lemah dalam laut merah pun dia diselamatkan tubuhnya litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi untuk umat selepas daripada kamu ayah, tanda bukti. Nah, Firaun itu sampai hari ni kalau kita pergi Mesir, bukan Firaun itu nama orang, tapi satu kumpulan manusia yang mereka itu jadi raja Mesir. Mereka itu digelar Firaun. Macam kita gelar sultan, kita gelar raja. Kalau Rom dia panggil Kaisar, Kisra, ya. Maka begitulah di Mesir dipanggil Firaun. Jadi Firaun yang telah pun tenggelam lemas dalam Laut Merah itu dikatakan dalam banyak-banyak mumia, di muzium mumia di sana. Bahkan mumia ni banyak juga dipindah ke luar negara. Dibuat satu kajian pada satu mumia, didapati di dalam tubuhnya banyak kandungan garam yang luar biasa. Maka saintis mengesyaki bahawa inilah kebarangkalian besar Firaun yang telah tenggelam lemas ketika mana dia mengejar Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Ini tuan-tuan, ini semua adalah merupakan hari-hari sejarah yang sangat besar ditakdirkan berlaku pada 10 Muharram. Kemudian Nabi Isa AS 500 tahun kemudian dilahirkan juga pada 10 Muharram. Bahkan kejadian Nabi Isa dikejar dan kemudian didakwa bahawa dia telah dibunuh. Bahkan sebaliknya Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala juga berlaku pada 10 Muharram. Jauh sebelum daripada zaman itu di mana berlaku banjir besar yang luar biasa yang menenggelam seluruh setiap inci bumi yang dikenali sebagai banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tiada yang timbul melainkan tenggelam semuanya. Gunung bukit yang besar pun tenggelam. Tinggallah Nabi Nuh dengan pengikut-pengikutnya yang beriman, ya, dan juga mereka yang telah pun dipilih oleh Allah untuk berada di dalam bahtera Nabi Nuh. Dikatakan pasangan binatang-binatang pun naik di dalam kapal itu. Jadi Nabi Nuh telah selamat mendarat di Bukit Judi. Nama bukit itu juga pada 10 Muharram. Nabi Nuh alaihi salam. Berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang diberi kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman adalah nabi yang boleh bercakap dengan binatang. Ada cerita dia dengan burung hudhud. Kan? Nabi Sulaiman mendengar cakap semut apabila tenteranya berjalan. Semut kata cepat-cepat, sembunyi sekali kena pijak dengan tentera. Nabi Sulaiman senyum dia. Nabi Sulaiman boleh memerintah angin, memerintah afrit. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang tidak ada tolok bandingnya di dunia ini. Tapi dia menyebut liyabluwani aashkur am akfur. Bila dia sebut hadza min fadli rabbi, inilah kurniaan Tuhanku kepadaku. Liyabluwani, Allah nak uji aku. Aashkur, adakah aku akan mensyukuri nikmat Allah, am akfur, ataupun aku akan kufur. Nak ajak semua pemerintah, semua raja, mereka yang ada kuasa, jangan sombong dengan kekuasaan kamu. Jangan angkuh dengan kekuasaan kamu. Jangan kerana kuasa kamu yang ada tak sehebat pun berbanding dengan Nabi Sulaiman yang memerintah alam, dikurniakan oleh Allah untuk memerintah manusia, jin dan juga binatang-binatang. Dia boleh bercakap, boleh perintah angin, boleh perintah awan. Hebat tuan-tuan. Boleh pindah satu orang naik dari satu tempat ke satu tempat dengan cepat.
Nabi Sulaiman. Dikeluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan nun. Tuan-tuan, Nabi Yunus 40 hari dia duduk dalam perut ikan nun. Ikan nun ni ikan paus, no? Dengan sebab sesuatu yang dikatakan Nabi Nuh lakukan, Allah Ta'ala telah pun memerintah ikan nun telan Nabi Nuh, telan Nabi Yunus alaihi salam. Tuan-tuan, ada satu ayat yang kita baca yang diajak oleh Nabi Yunus di dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu adalah doa Nabi Yunus di dalam perut ikan nun, no? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Nah, subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku sudah buat naya diriku sendiri dari kalangan orang-orang yang buat zalim diri sendiri. Nabi Yunus mengakui kesilapannya, menyesali kesilapannya, menyesali kesalahannya, tak berhenti dia mengulangi zikir memuji Allah dan minta ampun. Akhirnya setelah 40 hari Allah perintah ikan nun itu memuntahkan Nabi Yunus keluar daripada mulutnya. Saya teringat ada satu kejadian waktu berlaku di Indonesia, no, di Palu. Ada satu kejadian di mana seorang yang berada di bawah runtuhan beberapa hari yang lama, tetapi dia bukan sahaja selamat, bahkan dia macam tak ada apa-apa. Bawah runtuhan masjid itu, tuan-tuan, masjid tu ganap, tetapi dia keluar dengan selamatnya. Bila ditanya apa dia baca, dia beritahu dia mengulang zikir atau doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan boleh ambil yang tu. Kita boleh baca doa itu ketika sembahyang hajat, no? Duduk rakaat yang terakhir itu, sujud yang terakhir, tuan-tuan boleh pilih ketika kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tuan-tuan boleh sambung dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh ulang 7, 5, 7, 9, 11, 21, berapa kali yang tuan-tuan nak, dengan menghadirkan hati kita, minta ampun kepada Allah, menghadirkan di hati kita hajat yang kita ingini. Kemudian selain daripada itu, 10 Muharram ini juga telah tercatat di dalam sejarah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni waktu tu dia kecil lagi, dia telah menjadi tempat sakit hati dan cemburu adik-beradik laki-laki dia. Mereka kemudiannya pujuk Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf, untuk bawa Nabi Yusuf pergi bermain-main, kononnya di padang pasir. Sebenarnya dia perancang untuk hapuskan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini telah pun dilempak masuk ke dalam perigi, dalam telaga. Ada tempat cedok dia. Kalau Arab ni, tuan-tuan, dia ada telaga yang ada tali tu. Tali tu lepas bergantung di bawah, ada dia punya timba. Jadi depa lempak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jatuh lekat dalam timba tu, sehingga depa ingat Nabi Yusuf mati. Nabi Yusuf tak mati. Jadi Nabi Yusuf diselamatkan oleh satu kumpulan yang pengembara yang melalui jalan itu. Di tengah padang pasir itu depa lalu, depa nak ambil ayam, tengok-tengok ada budak yang comel. Itulah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni comel dia, segak orang dia, tuan-tuan. Yang puak abang-abang dia tu pakat balik dah. Membawa kepada Nabi Yaqub satu pakaian Nabi Yusuf itu dilumuk dengan dam azib, iaitu darah serigala. Tapi depa abang dah bawa darah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf telah selamat pada hari itu 10 Muharram. Lalu dia telah dijual kepada Al-Aziz di Mesir, tuan-tuan, yang akhirnya Nabi Yusuf melalui perjalanan yang panjang, sampailah Nabi Yusuf masuk penjara, sampailah Nabi Yusuf keluar, sampailah Nabi Yusuf menjadi seorang menteri keuangan Mesir yang hebat di dalam sejarah, sampailah
kisah dengan Bunyamin, adiknya pula, sampailah ayah Nabi Yusuf yang buta iaitu Nabi Yaqub celik apabila abang-abangnya yang telah diberikan kemaafan oleh Nabi Yusuf membawa baju Nabi Yusuf dan kemudian diletakkan di muka ayahanda mereka Nabi Yaqub alaihi salam, sehingga celik semula Nabi Yaqub. Oh, panjang cerita ni, sejarah nabi-nabi, tuan-tuan. Jadi Nabi Yusuf diselamatkan daripada perigi buta pada 10 Muharram. Nabi Yaqub yang diletakkan bajunya di muka 10 Muharram juga. Oh, tu dia, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah sejarah hebat yang panjang kepada hari Ashura yang kita berada pada hari ini. Jadi kerana itu ahli kitab Yahudi mereka berpuasa pada hari Ashura. Disuruh kita berselisih atau tak sama dengan mereka oleh Nabi. Walaupun Nabi sendiri tak sempat buat. Nabi kata tahun depan kita akan puasa 9. Nabi tak dan sebab Nabi wafat. Tahun berikutnya tu Nabi wafat. Jadi siapa dapat sempat tadi tahniah 9 hari bulan dah puasa, sambunglah dengan 10, dan kemudian kalau tidak boleh ambil 10 dengan 11. Kalau tidak 10 besok jangan lupa esok kita semua pakat puasa kerana pahalanya yang begitu besar, tuan-tuan. Puasa hari yang ke-10. Ibnu Qudamah dia berkata Ashura itu adalah hari ke-10 daripada bulan Muharram. Inilah yang merupakan pendapat Sa'id bin Musayyib dan Al-Hasan Al-Basri. Kedua-dua orang ini adalah tabi'in. Yang sesuai dengan riwayat daripada Abdullah ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berpuasa pada hari Ashura, iaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan ia adalah hasan sahih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Macam mana pula dengan bubur Ashura? Ini pun kita akan terang juga Jerim. Jadi bubur Ashura, mungkin dengan Covid ni bubur Ashura tak apa kedengaran. Tapi masa sebelum musim Covid dulu, memang bila sampai bulan Muharram, masyarakat kita tidak akan lekang dengan buat bubur Ashura ini. Jadi apakah pandangan agama tentang bubur Ashura? Tentang bubur Ashura ni, tuan-tuan, ada disebut di dalam kitab yang dikarang termasuk oleh Syekh Daud Al-Fatani juga menyebut tentang tentang puasa, tentang bubur Ashura ni, tuan-tuan. Apakah pandangan agama tentang bubur Ashura? Di dalam kitab Risalah Al-Musalsal Al-Amiriyah, pada halaman yang ke-26. Ini kitab tua. Cerita tentang asal usul dia bubur Ashura ini dalam masyarakat Melayu. Dia kata begitu juga apa yang dilakukan oleh sebahagian orang daripada memasak bubur, yakni pada hari Ashura, adalah merupakan suatu perkara bid'ah. Bid'ah dia bid'ah. Maknanya Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Dia bid'ah. Asal usulnya adalah bersandarkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi asal bubur Ashura ni dia berlaku kepada Nabi Nuh dengan mereka yang berada bersama dengan baginda. Bila kapal itu berhenti atas bukit Judi, mereka turun, waktu tu bekalan makanan dah di hujung sangat dah habis. Itu dia kata dalam bahasa kitab, dia kata tatkala mana baginda keluar dari kapal pada hari Ashura itu, orang-orang yang bersama baginda telah mengadu kelaparan. Pakak habang kata lapang, wahai Nabi, lapang. Lalu dikumpulkan saki baki bekalan mereka
yang terdiri daripada pelbagai biji-bijiran seperti beras, kacang dal dan sebagainya. Setelah itu mereka memasak biji-bijiran tersebut dalam periuk, lalu mereka pun makan sehinggalah ia mengenyangkan mereka. Oleh itu ia adalah merupakan makanan yang pertama dimasak di atas muka bumi selepas berlakunya taufan itu. Nampak tak? Maknanya setelah sekian lama mereka duduk atas kapal, bumi ini semua tenggelam sampai Allah perintah supaya bumi telan balik air yang dimuntahkan oleh bumi dan langit. Langit Allah perintah curah, di dalam bumi keluar air, tenggelam habis bukit-bukit bukau semua. Jadi hak selamat hak duduk atas kapal Nabi Nuh. Masak yang pertama apa dia? Masak bubuk sora. Tu nak abang dia, Syekh Mizan. Jadi dia kata, oleh itu ia adalah merupakan makanan yang pertama dimasak di atas muka bumi selepas berlakunya taufan. Maka berdasarkan peristiwa ini, manusia telah menjadikan ianya sebagai suatu anjuran pada hari tersebut, iaitu disebut Ashura. Hal ini tidak mengapa dilakukan. Maknanya tak ada masalah walaupun bid'ah. Tak mengapa dilakukan. Terutamanya perbuatan memberi makan kepada orang-orang fakir dan miskin adalah merupakan sebahagian daripada tausiah, iaitu meluaskan belanja ataupun nak bagi kepada mereka itu akan apa yang mereka hajati daripada makanan. Kita buat bubuk Ashura, kita kacau ramai-ramai, kemudian kita bagi orang makan, itu tidak mengapa. Bahkan bagi orang makan dianjurkan oleh agama, tak jadi masalah. Bagi mereka yang mampu, buatlah, tak ada masalah. Hak yang tuan-tuan duk buat ni, adakah orang miskin? Tidak, orang yang mampu. Bahkan kalau orang tu dia miskin sekalipun, dia rasa teringin nak sumbang, mungkin dia orang main kacang dal saja, boleh, tidak jadi hal. Dan juga orang tidak mampu, maka perluaskanlah akan akhlaknya bersama kaum kerabat dan keluarga, serta maafkanlah orang-orang yang menzaliminya kerana terdapat asar berkaitan hal tersebut. Jadi bukanlah bila disebut bid'ah itu dia adalah bid'ah yang terkeji, bukan. Hal ini juga telah disebut di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahir Qala'id yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Saya sebut tadi tuan-tuan, pada halaman 132. Dan kata Syekh Ajhuri, dan aku lihat bagi orang yang lain nasnya bahawasanya Nabi Nuh alaihi salam tatkala turunnya dari safinah tu bahasa Arab, iaitu kapal, dan orang yang sertanya, yakni pengikutnya, mengadulah kepadanya dengan lapang. Jadi pengikut habang kata lapang, dan telah habis segala bekal mereka itu, habis dah bekalan, tak ada dah. Maka menyuruh akan mereka itu bahawa mendatangkan dengan barang yang lebih dari bekal mereka itu. Jadi Nabi Nuh kata, pi naik tengok di kapal kita, ada tak sisa-sisa yang tinggal. Mereka pun naik pi cari itulah, jumpa kacang dal sikit, jumpa beras sikit, jumpa macam-macam, adas, jumpa macam-macam kacang, kacang full. Dia kata di sini, maka mendatangkan ini dengan segenggam gandum. Mana seorang tu omai gandum segenggam. Kemudian dan ini dengan kacang adas, seorang lagi omai kacang adas pula. Dan ini dengan kacang full. Saya pun tak tahu, kacang puih kacang puih. Kacang puih. Dan ini dengan setapak tangan kacang himmasun, iaitu kacang kuda. Ada omai kacang kuda. Hingga sampai 7 biji-bijian, 7 jenis. Dan adalah ia pada hari Ashura. Jadi benda tu berlaku pada hari Ashura. Itu asal dia. Maka mengucap Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah, lalu Nabi Nuh dimasak akan dia. Nabi Nuh masak. Jadi the first masakan yang mula dimasak selepas daripada kejadian taufan dan banjir besar Nabi Nuh itu adalah bubuk Ashura yang dimasak oleh Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Maka dimasakkan dia, maka sekaliannya dan kenyang mereka itu dengan berkat Sayyidina Nuh alaihi salam.
Tu dia. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum. Maksudnya dikatakan, hai Nabi Nuh, turunlah olehmu dengan sejahtera daripada kami dan berkat atas usaha di atasmu dan juga atas umat-umat yang bersama denganmu dan umat-umat yang kami sukakan mereka itu. Itu adalah kejadian yang menjadi asal usul kepada bubung Asyura. Maka sambung Syekh Daud Patani lagi, dia kata, dan adalah demikian, ini pertama-tama makanan yang dimasakkan di atas muka bumi, kemudian daripada taufan, maka mengambil segala manusia akan dia sunat pada hari Asyura, adalah padanya itu pahala yang besar bagi orang-orang yang mengerjakan yang demikian itu dan memberi makan segala fuqara, orang-orang yang fakir, dan masakin, orang-orang yang miskin, maka dinamakan bubur Asyura. Tengok dia buat kesimpulan. Kata Syekh Daud Abdullah bin Abdullah Al-Fatani, dia kata, dan jika bid'ah sekalipun, maka ia adalah bid'ah hasanah dengan qasad itu. Maknanya dia bid'ah hasanah, Maman. Tu yang dia bawa mai macam-macam kacang. Tapi malam ni kita mengaji ada berapa jenis? 7 kacang, Manji Rahim. Pergi cari 7 kacang buh. Bubur Asyura setengah tempat bukan takat macam kita ya. Kita banyak bubur kacang, bubur jagung, bubur tepung. Kita ada setengah negeri dia bubuh sampai ayam, daging. Kita tak tahu mai rasa lagu mana lah tuan-tuan ni. Tak ada ayam, daging tak ada zaman tu. Yang disebut di sini kacang tuan-tuan ni. Susahlah duduk bubur ayam sampai daging berpotong pergi bubur sekali. No? Jadi yang kita nak ambilnya ialah tidak jadi salah buat bubur Asyura. Bahkan disebut dia adalah mendapat pahala bid'ah hasanah kerana memberi makan kepada fuqara dan masakin. Cuma saya nak sebutnya gini, jangan buat bubur Asyura pada hari 10 sampai kita tak puasa. Ni jadi masalah. Depa letak bubur Asyura duduk depan, puasa Asyura tak ada, yelek. Tak boleh lah macam tu. Kita letak puasa Asyura itu, puasa hari 10 tu, Muharram tu, tu duduk depan. Nawaitu saumahuddin tu kerana liyaum Asyura min Muharram, liyaum al-ashir min Muharram ni kita hak tu dulu. Lepas tu kalau esok kita tengah puasa nak buat bubur Asyura, silakan. Buat bubur Asyura. Buat bubur Asyura apa semua, orang mai semayang asar, kita buh dalam tapuai bagi. Depa balik pergi buka puasa di rumah depa. Hak tu terbaik. Kan? Kita boleh buat juga iftar perdana. Kita buat di samping kita buat bubur Asyura, hak yang kita gotong royong, kita bagi orang lain sedia makan sikit, pakat buka puasa. Lepas tu semayang jemaah maghrib, lepas tu kita kuliah Ustaz Roslan, Cik Ros. Contohnya, jangan buat bubur Asyura hari Asyura tapi tak puasa. Ni duk jadi masalah. Kadang dia buat di masjid, Maman weh, karut sungguh. Hari 10 Muharram, jenis hak duduk makan buat pesta ni, puak Syiah buat lagu tu lah. Syiah depa hari Karbala, depa akan pukul, depa akan luka badan depa. Lepas itu depa makan lah. Kita ni puasa. Jadi puasa dan jamu orang berbuka puasa. Boleh buat bubur Asyura, tidak jadi masalah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, panjang kita bahas malam ni berkenaan dengan puasa hari Asyura dan juga asal usul bubur Asyura. Kita sambung kuliah sikit sebelum sampai waktu Isya. Kita di masjid, kita ini membaca kitab Mastikah Hadis Rasulullah SAW, Mukaddimah dan jilid yang pertama yang diterbitkan oleh bahagian Ahli Agama Islam Jabatan Perdana Menteri, tuan-tuan. Kita sampai di muka surat 17. Muka surat 17. Kita di subtopik kelima, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan orang-orang mukmin. Kata Tok Musannif, sebagaimana yang sedia maklum bahawa tiap-tiap orang adalah berhak menjaga keadaan diri sendiri lebih daripada orang lain. Kita tuan-tuan di dalam hadis yang pertama lagi, dalam tajuk bab sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan, hadis yang panjang tu tuan-tuan, kata Tok Pengarang, dia kata sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa tiap-tiap orang itu adalah berhak menjaga keadaan diri sendiri lebih dari orang lain. Memanglah kita jaga diri kita sendiri lebih daripada orang jaga kita. Tiap-tiap orang macam tu lah. Tetapi Rasulullah SAW berhak menjaga keadaan setiap orang mukmin lebih daripada orang mukmin itu menjaga diri sendiri. Dia nak cerita macam mana kasihnya Nabi SAW kepada umat dia, lebih daripada seorang itu kasih pada diri dia sendiri. Sayangnya Nabi kepada umat dia, sehinggalah dia memanggil ummati menjadi antara perkataan akhir dia. Akhir dalam hidup Nabi masih menyebut tentang umatnya, kerisauan tentang umat, sehinggalah Nabi wafat dan bangkit di padang mahsyar. Nabi masih lagi mencari mencari umatnya yang dia sayang. Nabi tak cari keluarga dia, Nabi tak cari isteri dia, tapi Nabi cari umat dia. Dia pergi tengok, cari di mana umat dia, sampai di tepi telaga. Telaga itu telaga Kausar yang Allah bagi kurniaan kepada Nabi. Siapa minum satu teguk daripada air telaga Kausar itu, yang dalam hadis cerita dia punya cawan-cawannya lebih banyak dari sebanyak bintang di langit tu, punya banyaknya, umat Nabi akan minum. Siapa minum seteguk tak akan dahaga selama-lamanya. Seronok Nabi tengok. Tiba-tiba Nabi nampak sekumpulan dihalang oleh malaikat. Malaikat halau, kamu tak boleh, kamu tak boleh. Nabi kenal mereka itu umat Nabi. Nabi kata, ummati, mereka umat aku, kenapa dihalau, kenapa dihalang? Maka kata malaikat, wahai Nabi Muhammad, kamu tak tahu selepas daripada kamu pergi, yakni kamu wafat, mereka telah berpaling tadah. Jangan paling tadah, jangan kianat tinggal Islam, tinggal agama. Tuan-tuan, saya cukup bimbang lah. Ajaran-ajaran baru yang masuk ni nampak menyelinap dan telah pun mempengaruhi sebahagian daripada anak-anak muda zaman ni. Nanti kalau bulan depan kita tunjuk video tu sikit. Ada video yang baru berkaitan dengan ajaran plurisme yang telah tersebar di sebelah kita ni. Depa panggil orang Islam, depa panggil orang Kristian, depa panggil orang Buddha, depa panggil agama Sikh, depa panggil agama Bahai. Masing-masing duduk satu tempat pakat-pakat berdoa, paman. Depa nak bagi tunjuk kata semua orang akan minta kebaikan. Lepas itu orang Islam nasyid, qasidah kan. Lepas itu hak yang Kristian pula choir, depa buat persembahan. Akhirnya semua orang pakat menyanyi sama-sama, kita serupa Jahanam, tuan-tuan. Sebelah sini tulis amin, hak sini tulis amun, sini tulis amin. Amin itu Islam, amun itu India, Hindu. Amin itu Kristian. Jadi agama kita telah disamakan, sehinggalah diibaratkan oleh antara pengasas dia ni seorang perempuan, tuan-tuan. Ni cerita di Kuala Lumpur ni. Dia kata agama ni macam sungai. Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, Sikh ke, Bahai ke, macam-macam agama di dunia ni, semuanya macam sungai. Akhirnya sungai itu akan mengalir ke satu, iaitu Tuhan. Apa dia, tuan-tuan? Laut. Mampu, tuan-tuan. Jadi ada anak-anak orang Islam kita pakai kain kelumbung, pitakak gambar di temple tu. Temple. Dan ini adalah satu perkara yang menyesatkan, dan pihak berkuasa agama memang kena ambil tindakan supaya kita mesti memahami kedudukan agama kita ini
Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Tak boleh sama Islam dengan agama-agama yang lain. Jadi kita hidup harmoni. Kita tak ada masalah mereka bukan Islam nak beramal dengan tuntutan agama mereka. Ya, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kita tak campur. Tapi bila kita diajak untuk bersama dalam keadaan kita jadi sama dengan yang lain, itu adalah satu trap, satu perangkap, sehingga ia akan menyebabkan kita telah menolak kenyataan di dalam Al-Quran. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yakni yang Allah iktiraf, adalah Islam. Zana? InsyaAllah nanti kita tunjuk pakai benda tu. Ada kan mana? Nanti bulan 9 insya-Allah tuan. Malam Jumaat kita tunjuk sikit dalam kita punya mukadimah tu, bagi kita nampak apa yang menjadi ancaman kepada anak-anak kita di zaman yang moden ini tuan. Baik. Dengan sifat seorang pemimpin negara dan pemimpin agama. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia pemimpin negara, dia pemimpin agama. Ada duk pi kata Nabi Muhammad tu pelarian. Allahu Akbar. Nyirim. Mana boleh kata lagu tu? Pelarian lain. Nabi hijrah, Nabi bukan pelarian. Dia kata Nabi ni pelarian. Nabi sayang dekat Makkah. Nabi tak mau tinggal Makkah kalau ikutnya, tapi diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan akan sahabatnya berhijrah dan memerintahkan Nabi supaya berhijrah. Ia adalah perintah hijrah untuk membina sebuah negara yang namanya Madinah. Nabi berhijrah untuk membina negara. Nabi disambut tala'al badru alaina. Nabi disambut oleh penduduk-penduduk Madinah. Orang menjadi pelarian lagu mana tuan-tuan? Jadi sangat tidak wajar meletakkan Nabi Muhammad itu sebagai salah seorang dari pelarian, sehingga nampak Nabi Muhammad macam pelarian-pelarian yang ada pada hari ini. Tak boleh gitu. No? Jadi Nabi Muhammad pergi ke Madinah menjadi pemimpin negara Islam yang pertama, iaitu Madinah. Ada piagam negara Islam Madinah. Jadi Nabi Muhammad adalah pemimpin negara dan juga pemimpin agama. Nabi memusatkan segala pentadbiran baginda di mana? Di masjidnya. Sebab tu masjid pada peringkat awal dulu segala-galanya. Di situlah Nabi mentadbir negara Islam Madinah. Di situlah Nabi mengajak agama. Di situlah Nabi menyelesaikan masalah. Di situlah orang-orang bukan Islam datang jumpa Nabi. Orang-orang nak tanya apa mai jumpa Nabi. Jadi bukan satu benda yang luar biasa pun orang bukan Islam masuk dalam masjid. Sebab tu kita punya mentaliti kena berubah dah tuan-tuan, supaya orang bukan Islam tidak melihat masjid ini satu tempat yang menakutkan. Masuk sekali kena potong kepala, masuk sekali kena berkhatan, bersunat, masuk sekali lagi tak boleh keluar dah daripada masjid. Tidak, mereka boleh masuk masjid dengan syarat menghormati hak masjid. Kita kalau dia nak masuk dalam, dia nak masuk dewan semayang, dia kena pakai pakaian yang menutup auratnya. Dia boleh masuk, dia boleh singgah, dia boleh duduk tangga depan tu, dia boleh tanya tentang keindahan Islam. Akhlak yang kita tunjuk. Walaupun mungkin tuan-tuan tak kerti cakap orang putih, tapi tuan-tuan cakap bahasa antarabangsa, tangan apa semua, dia tunjuk nak pergi bilik ayak ke apakah, tuan-tuan nanti tunjuk tu bilik ayak. Jadi akhlak mulia itu akan menjadikan mereka lunak hati dengan Islam, mereka tertarik dengan Islam. Tuan-tuan, hidayah Tuhan nak bagi dalam pelbagai bentuk. Kita tak sangka, kita dengar bang Pak Long duduk bang biasa je kan, tapi bagi orang yang Tuhan nak bagi hidayah, azan yang kita dengar biasa itu luar biasa bagi kawan tu. Dia masuk tu, dia meresap, dia meremang tu, dia rasa sangat syahdu, sehingga akhirnya dia akan memeluk Islam dengan suara azan. Ada yang masuk Islam tengok orang semayang,
sama orang Islam semayang, dia jadi seronok melihat mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Esa. Jadi harap kita di Pulau Legenda ini yang menjadi tempat tumpuan pelancong, tidak menjadikan masjid sebagai kawasan zon larangan kepada pelancong-pelancong yang mereka itu datang ke masjid ini untuk mencari hidayah. Kita tak nama lah mencari hidayah, tapi macam tu lah, bila dia lalu dia singgah, dia dah rasa sesuatu menariknya ke masjid. Saya ingat saya bisa jumpa dah seorang yang dia singgah, daripada asbab dia singgah dan dia singgah, akhirnya dia mendapat hidayah. Jadi berlomba-lomba lah tuan-tuan, besar pahala tuan-tuan pimpin tangan seseorang yang tak kenal hidayah, akhirnya menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan sifat seorang pemimpin negara dan pemimpin agama yang membawa perutusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi mencurahkan segala daya upaya, segala kebolehan dan segala perasaan untuk kebaikan umat di dunia dan di akhirat. Itulah Nabi, tuan. Habis kalau orang kita kata out meta dah, habis meta dah. Nabi sayang sangat kepada umat. Tuan-tuan, sampai Nabi pernah cerita, aku ni dengan kamu semua, Nabi kata, macam satu orang laki-laki dia bakar satu unggun api. Dia kata, laki-laki tu cucuh api tu yang membakar unggun pada waktu petang. Tiba-tiba dalam remang-remang malam yang mula datang, api yang menyambar nampak naik mercik. Dia punya api tu nampak cantik. Ketika itu lelaki tadi nampak satu gerombolan binatang-binatang malam, kelkatu, patung-patung, bakat terbang nak terpa kepada api kerana mereka nampak macam pesta. Faham ke tak? Laki-laki tadi dengan penuh rasa tanggungjawab, dia lompat pergi, dia halang, dia cuba selamatkan seramai mungkin patung, kelkatu dan binatang-binatang malam ini dari jatuh dalam api. Bayangkan, dia seorang, dia pergi kot ni, dia pemai kot nu, mati ramai. Nabi kata apa? Dia kata, aku akhizun bihujazikum, akulah yang sedang memegang pakaian kamu. Nabi kata, aku pegang baju kamu, aku pegang selendang kamu, aku pegang seluar kamu, aku pegang jubah kamu, aku pegang anin nar, daripada kamu jatuh dalam api. Kita duduk dekat nak jatuh dalam api tu, pasal apa? Kita duduk tengok api tu, kita rasa macam pesta. Apa dia yang kata api macam pesta? Dunia yang tipu daya ni, sampai tak peduli ni buat kerja siang malam, duk kira syuru syabdu al-mata kedarahu, sampai semayang maghrib, mayang isya pun dak ni, sampai tak peduli dah zakat ke sedekah apa tak peduli dah ni, tak peduli dah hak hang, hak aku, hak aku, bini hang bu bini aku. Mapuih tuan-tuan. Wa antum tuflituna min yadayya, sedangkan ketika aku duk pegang baju kamu, kamu duk kelepiak, kamu duk kelupuk nak melepaskan diri daripada genggaman tanganku. Kalau kita berjaya melepaskan diri dari tangan Nabi, apa maksud? Kita tinggal ajaran dia, jatuh dalam api neraka. Tu Nabi sayang kat kita. Jangan terpedaya dengan dunia, jangan terpedaya dengan nafsu syahwat, jangan terpedaya dengan iblis dan syaitan, jangan terpedaya. Walaupun ramai manusia terpedaya, kita mestilah sedaya upaya bertahan dan berkubu dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata pengarang lagi, segala kebolehan dan segala perasaan untuk kebaikan umat di dunia dan akhirat. Nabi buat itu dengan hati Nabi. Sebab tu mai kita buat dengan hati. Kita bercakap daripada hati, kita terima dengan hati, kita buat dengan hati kita. Yang datang daripada hati akan pergi ke hati, yang buat dengan hati akan sampai dalam hati. Kita buat dengan hati, maksud kita buat dengan ikhlas, dengan jujur, kerana mencari mardatillah. Mudah-mudahan dia jadi asbab untuk kita berhimpun satu hari nanti. Macam mana kita berhimpun malam ni? Kita akan berhimpun satu hari nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama saksi menyaksi bahawa kita pernah bertemu di bumi Langkawi ini
untuk sama-sama mendidik peribadi, membidik jiwa dan hati untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Segala kebolehan dan segala perasaan untuk kebaikan umat di dunia dan di akhirat. Jauh sekali baginda melakukan kecuaian dalam menjalankan tugas untuk kebaikan. Bukan, Nabi bukan jenis cuai, Nabi bukan jenis tak amanah, dan tidaklah Nabi sekali-kali baginda berusaha untuk kepentingan diri dia sendiri. Tak ada, tuan-tuan. Orang bagi dekat dia, sekejap di tangan dia bagi kat orang lain. Dia bagi dekat umat dia yang memerlukan. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pun membuktikan dalam sepanjang sejarah sirah kehidupan Nabi 23 tahun Nabi hidup berjuang menyampaikan risalah, Nabi mendidik umat, Nabi pemimpin negara Islam Madinah, Nabi juga pemimpin agama yang telah mendidik jiwa-jiwa sahabat sehinggalah mereka itu menjadi generasi terbaik yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan kata Tok Mengarang, di antara cara-cara baginda menjaga kebaikan orang mukmin, hinggalah baginda sanggup baginda menjaga orang-orang yang kehilangan tempat bergantung dan membayar hutang yang ditinggalkan oleh si mati yang tidak meninggalkan harta benda. Jadi peringkat awal dulu sebelum dimansuhkan Nabi Muhammad, kalau seorang tu mati, anak-anak dia Nabi tanggung. Seorang tu mati, hutang piutang dia pun Nabi tanggung. Bayangkan tuan-tuan, itulah sejarah awal pengorbanan dan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq. Kita akan sambung bulan depan hadis yang kedua, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Satu hadis panjang cerita tentang penulisan hadis. InsyaAllah kita akan sambung pada malam Jumaat minggu yang keempat. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan dalam mukadimah tunjuk apa yang saya sebut tadi, iaitu bahan berkaitan dengan satu lagi akidah baru yang menyelinap masuk untuk menyesatkan umat Islam di bumi Malaysia kita. Jadi selamat meneruskan ibadat puasa 10 Muharram dan kalau boleh diteruskan sehinggalah 11 Muharram. Kalau tidak, sekurang-kurangnya esok kita sama-sama berpuasa bagi mendapat pahala atau ganjaran yang besar, fadilat yang besar, iaitu seumpama setahun puasa, dengan satu hari yang akan kita tunaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa innal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.